Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan mempelajari bab 8 bertajuk keradioaktifan. Dalam bab ini mengandungi sebanyak 4 standard kandungan, iaitu yang pertama, sejarah penemuan keradioaktifan, atom dan nukleus, sinaran mengayon dan sinaran tidak mengayon, serta yang akhir sekali adalah kegunaan sinaran radioaktif. Seterusnya, standard kandungan bagi 8.1 sejarah penemuan keradioaktifan adalah yang pertama, menerangkan dengan contoh maksud bahan radioaktif, keradioaktifan dan konsep separuh hayat perebutan radioaktif. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menamakan tokoh pertama yang menemukan sinar X dan sinar gamma yang dikeluarkan oleh radium serta sinaran radioaktif, menyatakan unit keradioaktifan dan menyatakan maksud separuh hayat. Pada tahun 1895, seorang saintis bernama Wilhelm Conrad Röntgen, ahli fizik Jerman, telah secara tidak sengaja mengambil gambar foto sinar X dengan isterinya, dan beliau telah menemui sinar X secara tidak sengaja. Daripada hasil kejayaan beliau ini, beliau telah memperoleh hadiah Nobel pertama dalam bidang fizik sebagai penemuan sinar X pada 1901. Tokoh yang kedua adalah Henri Becquerel, seorang ahli fizik dari Perancis. Pada tahun 1896, beliau telah menemukan keradioaktifan daripada unsur uranium. Beliau telah mengesan pancaran radioaktif melalui kesan fotografi dengan menghasilkan pancaran yang boleh menghitamkan plat fotografi dalam keadaan yang gelap. Kajian tentang keradioaktifan ini kemudian diteruskan oleh pasangan suami isteri Marie dan Pierre Curie dari Poland. Pasangan ini telah mengesan pancaran radioaktif melalui kuasa pengayonan dengan cara mengekstrak polonium dan radium daripada biji uranium. Untuk makluman, Marie adalah satu-satunya wanita tunggal yang pernah menerima 2 hadiah Nobel, iaitu hadiah Nobel dalam bidang fizik pada tahun 1903 dan hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1911. Sejak penemuan radium, pancaran gamma yang dihasilkan oleh radium telah digunakan dalam pelbagai bidang, termasuklah dalam bidang perubatan untuk merawat penyakit kanser. Namun begitu, Marie Curie telah meninggal dunia semasa berumur 67 tahun kerana mengidap penyakit yang disebabkan oleh pendedahan kepada pancaran gamma yang berlebihan. Seterusnya, bagi memenuhi keperluan objektif dalam topik ini, kamu perlu mengetahui tentang apa itu keradioaktifan, unit keradioaktifan, dan separuh hayat perebutan radioaktif. Keradioaktifan ini adalah suatu proses yang berlaku secara rawak dan spontan, yang mana berlaku pada unsur yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Nukleus yang tidak stabil ini akan memancarkan sinaran radioaktif sehingga nukleus menjadi stabil. Antara contoh bahan radioaktif adalah seperti karbon 14, thorium 234, radon 222 dan uranium 238. Unit keradioaktifan boleh diukur menggunakan 2 unit, iaitu yang pertama Curie dan yang kedua adalah Becquerel. 1 Curie bersamaan dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 perebutan per saat, iaitu ianya mengira keaktifan dalam perebutan nukleus, manakala 1 Becquerel pula bersamaan dengan 1 perebutan dalam tempoh 1 saat, yang mana Becquerel ini adalah unit SI bagi keradioaktifan. Separuh hayat perebutan radioaktif juga disebut sebagai T1/2 ataupun T1/2 adalah tempoh masa yang diambil untuk bilangan nukleus yang belum merebut berkurang menjadi setengah ataupun separuh daripada nilai asal seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah di bawah.
Seterusnya adalah latihan bagi menghitung separuh hayat bagi bahan radioaktif. Contoh 1. Protektinium 234 Pa234 mereput menjadi uranium 234 dengan separuh hayat T setengah iaitu sebanyak 5.2 jam. Hitung jisim protektinium 234 selepas 20.8 jam dengan jisim asalnya 80 gram. Jadi penyelesaiannya adalah bermula dengan sifar jam. Jadi pada sifar jam, jisim protektinium 234 berjumlah 80 gram. Seterusnya, selepas 5.2 jam, jisim protektinium ini akan berkurang menjadi 40 gram, yang mana 40 gram ini adalah separuh daripada 80 gram. Dan proses ini berterusan sehinggalah 20.8 jam, yang mana setelah 20.8 jam kita akan mendapat nilai ataupun jisim terakhir protektinium 234. Maka jisim protektinium 234 yang tertinggal selepas 20.8 jam ialah 5 gram. Soalan yang kedua, berdasarkan graf, berapakah separuh hayat bagi bahan radioaktif P? Soalan ini saya dapatkan daripada buku teks sains tingkatan 3. Okey, graf keaktifan melawan masa bagi bahan radioaktif P adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.4. Berdasarkan keputusan graf di atas, soalannya berapakah separuh hayat bagi bahan radioaktif P? Penyelesaiannya adalah daripada graf kita mendapati bahawa keaktifan asal bagi bahan radioaktif P adalah 800 becquerel. Maka keaktifan pada separuh hayat bahan ini adalah 1/2 darab dengan keaktifan asal iaitu 800 becquerel bersamaan dengan 400 becquerel. Jadi keaktifan pada separuh hayat bahan ini adalah 400 becquerel. Apabila keaktifan ialah 400 becquerel, masa yang sepadan ialah 40 saat seperti yang ditunjukkan oleh garis putus-putus pada graf dalam rajah 8.5. Maka separuh hayat bagi bahan P adalah 40 saat. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye.